أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini dan kita sama-sama menyambung kembali ibadat puasa Ramadan masuk hari yang kedua. Dan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan jemput saya datang ke surau ni yang hampir-hampir sesat lagi menyesatkan jalan dia. Waze tu hantar aku tak ke mana tak tahu, wallahualam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mukaddimah kita bila menyambut Ramadan, antara ayat Al-Quran yang paling familiar yang akan dibaca oleh pentazkirah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ni bila baca Quran, paling tidak kita kena faham ayat tu turun dekat mana. Jadi nak tahu ayat tu turun dekat mana, dia ada tanda-tandanya. Kalau kita baca Quran, Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah. Tapi kalau ayat tu berbunyi ya ayyuhan nas, wahai manusia umum, itu diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Tapi kalau diturunkan sebagai contoh ya ayyuhallazina hadu, wahai orang-orang Yahudi, tu turun dekat mana tu? Mana? Israel. Wah gagak ah. Tu turun di Madinah Al-Munawwarah. Ya, sebab di Madinah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, majoriti penduduknya ialah Yahudi. Maka cara kita nak kenal ayat Makiyatun yang diturunkan di Mekah ataupun Madaniyatun ataupun yang diturunkan di Madinah, dia caranya antaranya tengok ayat tu macam ni. Ya ayuhan nas Mekah, ya ayuhallazina amanu Madinah. Kemudian antara cara nak kenal ayat Makiyah dan Madaniyah ni lagi, ayat Makiyah ni ayat dia pendek-pendek. Contoh kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat pendek-pendek ni biasa dekat Mekah turunkan. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun ila akhiril ayah. Yang pendek-pendek ni semua dekat Mekah belaka. Tapi kalau ayat tu panjang, Allah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Itu yang panjang-panjang biasa turun dekat Madinah. Okey, Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu. Kalau orang yang pernah belajar bahasa Arab, kutiba ni dengan makna biasa, maknanya ditulis. Kutiba dengan makna ditulis, ataupun daripada asal perkataan kataba, telah menulis. Tapi dalam Al-Quran kalau kita jumpa perkataan kutiba, maknanya furida, difardukan. Wa katabna, bukan makna telah kami tuliskan, tetapi telah kami memfardukan. Dalam Quran bukan puasa sahaja yang Allah gunakan kutiba, bahkan banyak hukum hakam yang lain yang Allah gunakan arahan beramal dengan hukuman tersebut dengan perkataan kutiba. Sebagai contoh, yang tadi kita baca kutiba alaikumus siyamu, difardukan ke atas kamu berpuasa. Kita tengok ayat yang lain sebagai contoh, Allah sebut tentang masalah berjihad. Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah kata apa? Kutiba alaikumul qitalu. Digunakan kutiba juga dengan memberi maksud difardukan ke atas kamu berjuang dan berjihad. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan kamu benci kepada peperangan. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata apa? Wa asa an takrahu syai'an. Entah benda yang kamu tak suka itu, wa huwa khairul lakum, dia elok bagi kamu. Kalau kita baca Quran kan, kita kadang-kadang pun confuse juga. Kalau sekali fikir, kita kata apa yang elok perang ni ustaz? Hancur berkecai, apa yang eloknya? Nanti elok tak elok kau pergi Syria. Saya tuan-tuan bukanlah nak cakap lebih, tak lah kan. Saya dulu belajar Syria tahun 1992 sampai 1998. Jadi bila berlaku peperangan di Syria ni, kami ada NGO, nama NGO Muslim Camp Malaysia, menghantar bantuan kemanusiaan ke Syria sejak tahun 2012. Kebangkitan Rakyat start 2011. Pada bulan Februari 2012 kami pergi hantar bantuan kemanusiaan. Yang last kali kami hantar pada bulan Februari Raya Cina baru-baru ni 2016. Ya. Tuan-tuan, saya masuk ke dalam Syria, saya tengok negara tu hancur sehancur-hancurnya. Tapi kod mana yang Allah Ta'ala kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Entah benda yang kamu rasa tak elok itu elok bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan entah benda yang kamu rasa elok. Yang elok tu apa benda? Negara aman damai, tak berperang. Kan? Kamu rasa tu elok, Allah kata entah benda tu tak elok bagi kamu. Lalu Allah kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tak tahu apa benda pun. Saya perhati tuan-tuan ya, hukum zahir ni peperangan memang tak elok lah, hancur sehancur-hancurnya. Tapi bila kita duduk dekat sana seminggu, pergi hantar bantuan kemanusiaan, bergaul dengan orang yang berjuang berjihad ni, baru kita tahu kenapa Allah Ta'ala kata elok. Tahu tak kenapa tuan-tuan? Orang duduk dalam zon perang, dia tak ada masa nak buang masa macam kita. Kita ni baik Ramadan aja kan. Akulah bukan korang. Korang nampak muka skema belakang aku tengok kan. Tapi bila kita pergi Syria, orang kat sana nak jumpa orang perempuan, dah lah susah nak tengok orang perempuan. Nak jumpa perempuan buka aurat, memang confirm tak jumpa. Semua jaga aurat belaka. Sebab apa? Sebab mereka dalam zon perang, bila-bila saja boleh mati. Bila saya pergi hantar bantuan daripada rumah ke rumah pelarian Syria tu, kawan kami bernama Abu Ishaq Al-Hayrawi yang menjaga keselamatan kami dekat sana, dia kata apa kat saya? Ya akhi, jaddid niyataka lillah. Dia kata, saudara, betulkan niat kau kerana Allah. Sebab apa? Sebab dia kata nahnu fi mantiqatil harb, kita dalam zon perang. Tantah tengah-tengah kau hantar bantuan ni, jatuh bom, berdebur kena atas van kita kan. Wallahu alam. Kalau niat kau masa kau buat kerja tak betul, niat kau hantar bantuan bukan kerana Allah, tapi niat nak tackle awet Syria. Mana tu kokot ada rezeki kan, dapat janda Syria yang cuncul tu niat kita. Maka kalau itu niat kau saja je, janda pun kau tak dapat, bom yang kau dapat. Redha Allah jauh sekali kau nak dapat. Na'udzubillah min zalik. Ataupun niat kau buat kerja NGO ni kau nak glamour, na'udzubillah min zalik. Maka betulkan niat kau kerana Allah. Hamba Allah ni tuan-tuan, saya berkawan dengan dia lebih kurang seminggu kat dalam Syria. Orangnya baik. Orangnya kalau bercakap, kalau kita tanya dia kaifa halukum, alhamdulillah. Apa khabar kau? Alhamdulillah. Macam mana keluarga kau? Alhamdulillah. Kaifa ma'isyatukum, kau hidup kat sini macam mana? Makanan macam mana? Alhamdulillah. Negara kau kan perang, habis hancur. Alhamdulillah. Alhamdulillah saja. Dia tak kata bodoh, bengong, bewok, tak ada. Punya bagus manusia ni. Rupa-rupanya peperangan ini tuan-tuan mendidik manusia menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mendidik manusia menjadi orang yang sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berjaga-jaga kemungkinan kejap lagi kita mati. Maka hamba Allah kawan saya ni yang menjaga keselamatan kami dekat sana, Allah makbulkan permintaan dia 3 bulan setelah kami balik ke Malaysia, beliau telah gugur syahid. Itu nak sebut peperangan ni benda tak elok pada segi zahir. Tapi kalau kau tengok berkawan dengan orang sana, diorang tak ada masa nak buang tebiat macam kita, ada masa melepak, mengapu dan sebagainya. Orang duduk zon perang, dia akan sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Maka pesanan Nabi SAW, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal mauti.
Nabi kata orang yang paling cerdik, orang yang sentiasa bersiap sedia menghadapi kematian. Okey tuan-tuan, itu berkenaan dengan peperangan jihad. Allah kata kutiba alaikumul qitalu, difardukan ke atas kamu berjuang dan berjihad. Cuma jihad ni sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Allah berfirman, wahai orang beriman, difardukan, digunakan kutiba. Sebagaimana puasa digunakan kutiba, peperangan pun digunakan kutiba, juga digunakan arahan kutiba, difardukan ke atas kamu apa dia? Al-qisasu fil qatla, melaksanakan undang-undang qisas dalam kes pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi, hamba dengan hamba. Wal unsa bil unsa, orang perempuan dengan orang perempuan. Ila akhiril ayat. Dalam ayat yang lain Allah menggunakan dalam bentuk fi'lul madhi, makna yang telah berlalu. Wa katabna alaihim, tadi kutiba, yani wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisasun. Allah kata apa? Wa katabna alaihim, dan kami telah memfardukan ke atas mereka, ke atas Bani Israel zaman dahulu dah ada undang-undang ini. Apa dia? Anna nafsa bin nafsi, bunuh diri dibalas dengan diri, dipanggil qisas. Dia panggil apa? Undang-undang hudud yang orang cukup takut pada hari ini. Kalau kau orang Islam, patut kau berbangga. Islam ni agama yang sempurna tuan-tuan. Tak ada satu agama dalam dunia yang lebih sempurna pada Islam. Ke ada tuan-tuan buat kajian agama yang sama level dengan Islam, kesempurnaan dia ada. Paling kecil lah aku dah cakap kat korang, masuk jamban kan, azan masuk jamban. Masuk jamban baca doa jamban lah. Dah masuk doa jamban lah pula. Masuk jamban baca doa masuk jamban. Macam mana doa masuk jamban? Allahumma lakasuntu. Itu bukan puasa oi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kau keluar jamban, diajar juga doa ghufranak alhamdulillahillazi azhaba 'anil adha wa 'afani. Benda paling kecil. Masuk jamban, keluar jamban pun diajar doa ni. Cara kau nak berak dia ajar doa. Dia tak adalah doa tengah berak tu. Cara duduk dia ajar. Ada agama lain ajar benda macam tu? Mana ada? Mustahil. Islam mengajar benda paling kecil. Tiba-tiba Islam meninggalkan satu benda yang besar, iaitulah menjaga ketenteraman manusia, iaitulah undang-undang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baru-baru ni kecoh dekat parlimen, pembentangan RUU 355 tu. Itu untuk menguatkuasakan, menaik taraf undang-undang syariah kita yang dulu, daripada tahun bila aku tak tahu, 365 macam nombor ekor je. Tahu 365 apa benda? 3 tahun penjara, 6 kali sebatan, RM5,000 denda. Kau buatlah apa, kau berzina ke, kau merampok, merompak ke, kau menyamun ke, kau buatlah benda pun, itulah 365. Sedangkan 365 ni bang kakak, langsung tak ada dalam hadis Nabi SAW, langsung tak ada dalam Al-Quran. Itu yang aku peliknya kita ni. Yang lain kau ambil, sembahyang kau jaga 5 waktu. Ada kat sini siapa-siapa pernah buang tebiat sembahyang 6 waktu? Kokotlah, buat rajin. Kau jangan mandai-mandai. Sembahyang subuh 2 rakaat. Alah ustaz, Ramadan ni bagi semangat sikit lah, kita buat sembahyang subuh 4 rakaat. Angah kau sembahyang jom 2 rakaat cukup. Kau jangan nak mandai-mandai. Puasa puasa Ramadan tak ada nak belasah Syawal pun lah. Kau jangan ngada-ngada kan. Yang tu orang ikut belaka. Puasa, sembahyang, haji dan umrah, biarlah menabung, bergolok bergadai. Tak apalah habis duit pergi juga, padahal Mekah tu jauh kan. Kita tukarlah, kita buat tahun ni umrah ke haji ke, buat kat Putrajaya. Masjid ada pun besar. Kita ada 2 masjid. Bukan sekadar Mina pun ada masjid. Kita ada masjid besi. Kau jangan main-main, besar macam tu. Kita boleh bermabit. Kalau kat sana bermabit di Muzdalifah, kita boleh bermabit dekat mana? Dekat Sepang ke contoh kan. Berani. Ada siapa berani tukar? Tak berani kan. Tunggu waktu maghrib, nak masuk waktu ni suspend tu. Tak pernah buang tebiat tunggu waktu maghrib, kecuali Ramadan aja. Biasa maghrib tunggu kita. Tapi Ramadan kita tunggu maghrib. Insaf maghrib, kau tahu. Jadi nak kabarnya abang kakak, undang-undang, benda hukum hakam Allah kita ikut elok.
Tiba-tiba kenapa undang-undang Islam kau tak nak ikut? Itu persoalannya. Tuan-tuan faham ke tidak aku cakap apa ni? Macam tak pernah faham je aku tengok. Lemah betul. Dan sebenarnya undang-undang syariat ni bukan zaman sekarang. Zaman Bani Israel dah ada dah. Wa katabna alaihim fiha, dan kami telah menuliskan, kami telah memfardukan ke atas mereka, anna nafsa bin nafsi, bunuh dibalas bunuh, wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, wasinna bis sinni, gigi dengan gigi, wal juruha qisasun, dan luka hendaklah qisas, dibalas mula dengan kecederaan luka dan seumpama dengannya. Ini nak sebut undang-undang Allah digunakan perkataan wa katabna wa kutiba, sama level dengan puasa. Sebab tu kita keningan, abang akak keningan. Kau kalau puasa, hebat puasa kita, tiba-tiba dalam hati kita ada keraguan terhadap undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik kau tak payah puasa lagi bagus. Buang karen je puasa tu tak. Kita orang Islam wajib beriman, dan tak boleh langsung kita nak, orang kata apa, nak rasa syak, ragu. Jangankan hukum, harfun min ahrufil Quran, satu huruf pun kau tak boleh ragu daripada Al-Quran. Jangankan hukum Allah, satu huruf pun jangan nak ragu. Contohlah kan, kita baca Quran, Taha, contoh Taha, kita kata bukan Taha Ustaz, habis tu apa? Ada rasa Tosin contohlah, ataupun Tosin ada, kau tukar To, Qaf, kapi cakap banyak tadi. Menukar huruf tu dah kapi. Apatah lagi apabila orang ni tak nak melaksanakan undang-undang Allah dengan pelbagai alasan. Saya nak sebut tuan-tuan, ada seorang menteri dekat negara kita ni, menteri yang jaga benda pelancongan tu. Dia yang tak sepatut bercakap pasal benda ni, tiba-tiba nak bercakap. Orang kata ni jahil murakkab, jahil, sungguh-sungguh jahil. Bila nak dia naik tarafkan undang-undang syariah, dia kata apa? Negeri lain okey je, kenapa Kelantan mengada nak buat, dia kata? Oh, pasal Kelantan ni banyak jenayah. Orang sana jenis dia tak cukup dengan 365 tu, dia kena lebihkan sikit. Sebab orang Kelantan suka buat jenayah, suka buat benda-benda yang melanggar undang-undang. Saya ni mujur ngaji agama je tuan-tuan. Kalau kau tak ngaji agama, mula kau jahat lagi, tu tak? Orang biadab dengan Islam, kau nak biar macam tu? Kalau kita ada maruah, Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhafu al-iman, wa fi riwayatin lam yakun wara'a dhalika mithqalu habatin min iman. Kita kalau tengok benda kemungkaran maksiat, kau kena cegah dengan tangan, dengan mulut. Paling tidak kau benci dengan hati. Tapi kalau hati pun tak benci, Nabi kata kau tak ada iman. Na'udzubillah min zalik. Okey tuan-tuan semua, maka Allah Ta'ala menyebutkan kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Nak menunjukkan kepada kita kefarduan ini bukan puasa sahaja, bahkan semua hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala fardu yang wajib kita ikut dan laksanakan. Maka Allah kata apa lagi? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat yang terdahulu daripada kamu. Kenapa Allah kata aku fardukan kepada orang dulu juga? Kenapa Allah Ta'ala tak kata je kutiba alaikumus siyamu, aku fardukan kepada kamu puasa, kau puasa kau jangan cakap banyak. Tapi Allah kata orang dulu pun kena puasa juga. Ini pendekatan psikologi yang perangai manusia dia akan tanya, kenapa kita je kena puasa, orang dulu kena ke tidak? Dia akan tanya macam tu. Macam kita kan ada anak-anak macam perangai. Contohlah kita kata, Angah, ya, kau tolong mak kau sedai kain tu. Nanti dia kata apa? Asyik Angah je. Dah Along buat apa? Along dah buat awal lagi, kau tidur tadi. Okey. Baru dah buat kerja kan. Alang, contoh kita kata, tolong menyapu dekat luar. Asyik Alang aja. Yang tu pak, dia perangai macam tu manusia ni. Maka Allah kata bukan kau je kena puasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, begitu juga difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Tujuan apa puasa ni? La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam bahasa Arab, la'alla dengan makna at-taraji, semoga. Tapi dalam Al-Quran, bila jumpa la'alla, la'allakum tattaqun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, itu makna confirm, pasti, mesti kau menjadi orang yang bertakwa. Siapa yang kemarin
first time ataupun malam tarawih pertama, dia merasa seronok sangat dengan kedatangan Ramadan. Siapa rasa macam tu? Seorang hamba tak ada rasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa kan? Wali-wali belaka ni. Itu dia warak, tawaduk lebih sikit. Kita ni bang kakak, Allah Ta'ala sayang kat kita. Tersasul cerita pasal puasa, saya lupa nak sebut. Lupa-lupanya puasa ni bukan kita je tahu kena. Bukan manusia je kena, binatang pun kena puasa juga. Dululah lama ada beberapa tahun dulu saya pernah baca dalam satu majalah National Geography, bahasa Arab punya lah. Masa tu saya dalam kapal terbang. Kebetulan bab puasa. Dia cerita saintis buat kajian, antara binatang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka diet puasa ni ialah beruang, polar bear. Bukan panda. Panda dia lepak kat Sunda Negara kan. Ni polar bear yang lepak dekat kutub utara, kutub selatan tu kan. Kembang semangkuk putih melepak tu. Datang polar bear ni, tahu tak dia puasa berapa lama? Kita puasa sebulan kan. Sebulan kadang tak sampai lah 29. Itu orang lelaki. Perempuan lagi lah. Perempuan monteng macam kan. Memang confirm monteng lah. Perempuan cakap banyak tak ada. Tapi nak kata macam mana rezeki kurang macam tu. Tapi jangan pakai kadipap kat pejabat. Okey. Jadi polar bear ni, dia puasa lama kau tahu tak? 3 bulan. Apa lemak 3 bulan. Kita kalau sebulan tak tahan malu dekat polar bear. Apa barang polar bear kata, aku 3 bulan puasa kau tak. Jadi cara puasa dia macam mana? Dia akan tidur lebih kurang selama 3 bulan juga. Dia tidur untuk mencairkan lemak-lemak dia dekat badan dia. Dia mengalami apa panggil? Hibernation tu kan. Jadi kita dalam Ramadan ni, kalau tengok ada kawan kita tidur tu, biarkan dia. Dia sedang mengalami proses hibernation sebenarnya. Ataupun kemungkinan dia ada salah-salah keturunan dengan polar bear tu. Okey. Jadi Allah Ta'ala sayang kat kita. Dia nak bagi kita sihat. Cukuplah 11 bulan kau berdarah je kerja kau. Makan. Aku nak bagi kau satu Ramadan bulan kau bagi sihat sikit. Bukan langsung aku tak bagi kau makan. Kau sahur. Lepas tu kau buka, bukan langsung tak bagi makan. Makan juga. Tapi Allah nak jaga kesihatan kita. Tapi kita ni gitulah. Kan jenis tak reti bahasa orang kata. Tak reti nak menilai Ramadan itu. Tuan-tuan semua. Jadi Allah kata, la'allakum tattaqun. Tujuan datang Ramadan untuk kamu menjadi orang yang bertakwa. Yelah, kita dah lalui zaman muda-muda kita kan, bengong-bengong dulu. Tapi bila umur dah masuk 40 tahun ni tuan-tuan, dia dah jadi lain macam sikit lah. Rasa insaf tu lebih sikit. Walaupun kita kadang-kadang kita tak sanggup nak menghadapi Ramadan dengan sebab Ramadan ni dia banyak pantang larang dia. Tapi bila datang je Ramadan, kita rasa suka sangat. Sebab apa? Allah paksa kita jadi orang baik. Nak tak nak, kau mesti jadi orang baik. Dan Allah Ta'ala bantu kita. Dalam hadis Nabi kata apa? Iza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ughliqat abwabu jahannam, wa suffidati syayatin. Nabi kata apa? Apabila datang Ramadan, dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Abang akak semua, syurga ni sifat dia tak pernah terbuka. 11 bulan tertutup pintu syurga. 1 bulan je terbuka. Bila? Ramadan. Bila Ramadan, dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Dalam riwayat yang lain saya pernah baca bagaimana bidadari ni seronok sangat dengan kedatangan Ramadan. Dia pasang langsir, ropol-ropol Tuhan, lampu lip-lap, semua dipasang belaka dekat pintu syurga. Seronok dia menghadapi Ramadan. Kita tak ada. Kita Ramadan rumah macam kapal karam, muka macam siput sedut kan, begitu, muka tak puas hati je. Muka nak marah, muka lapar, muka zombie orang kata. Tapi kau tengok bidadari macam mana punya seronok nak menghadapi Ramadan. Kita terbalik, seronoknya bila? Berhias rumahnya bila? Lagi seminggu nak raya, lagi 2-3 hari nak raya. Ye nak raya, ye nak raya kan? Berhias sangatlah rumah tu. Nak kamu menyampahnya kita ke Ramadan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka syurga dia terbuka sekali je Ramadan. Besok habis je Ramadan, ditutup balik pintu syurga. Bye bye, tutup kan. Adapun Nabi kata yang kedua, wa ughliqat abwabu jahannam, dan dikunci serapat-rapatnya pintu neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Neraka Jahannam pula sifat dia terbalik. Neraka Jahannam sifat dia
sentiasa tenganga terpelohong. 11 bulan tenganga terpelohong. Kecuali 1 bulan saya tertutup. Bila? Ramadan. Ramadan wa ughliqat, dikunci serapat-rapatnya. Tak keluar langsung. Asapnya, uapnya tak keluar langsung. Tutup sungguh pintu neraka ni. Sebab tu kita ni abang, kalau datang Ramadan masih lagi berasap, lagi teruk pada pintu neraka kau ni. Kau faham ke tak kau cakap apa ni? Kau faham tu? Neraka tu kita mangkuk air betul lah Mamat ni. Aku pun reti cuti bulan Ramadan dia selamba je berasap. Ni tuan-tuan, malu dekat pintu neraka Jahannam. Dan yang ketiga Nabi kata apa? Wasufidati syayatin, dan dibelenggu segala setan-setan. Setan ni seekor makhluk yang tak pernah ambil MC. Paling rajin bekerja. Bekerja paling berdedikasi tuan-tuan. Kerja 24 jam menyesat kawan celaka punya setan. Jahat tak jahat setan. Tapi datangnya Ramadan, dia wajib ambil MC. Dipaksa. Jangan main-main. Dipaksa, dikunci, dia belenggu setan ini. Lalu ulama kata, sebelum setan ni nak kena belenggu, dia akan tinggalkan wasiatnya kepada kita, kepada nafsu kita. Dia kata ke nafsu, Su, besok aku kena station. Pergi mana? Legoland. Kepala otak kau Legoland. Kena ikat lah mangkuk. Jadi sepanjang-panjang aku tak ada ni, kau pandai lah buat kerja teruskan perjuangan. Dia kata macam tu. Maka tinggallah nafsu tu mengacau kita. Tapi kurang-kurang gangguan sebenar hardcore berdengung setan tu dah tak ada dah. Lepas tu pendapat ulama' yang mengatakan syaitan yang dibelenggu ni merupakan syaitan yang besar-besar ni, yang jawatannya general, lieutenant colonel, general bersara. Itu hardcore berdengkung tu, itu yang kena. Yang pelebek sapu dia lepas lagi. Jawatan CEO, COF pun benda tak kerti aku dah menyebut kan. Ini yang kau punya. Itu semua kena ikat belaka. Jadi kita ni bang akan rasa keringanan dalam Ramadan untuk buat ibadat. Dan nak buat maksiat tu, insya-Allah lah. Insya-Allah kita tak buat, insya-Allah. Amin. Amin lah. Nak amin pun tak confident je aku tengok. Barang korang ni. Lepas tu akak kena ingat, bila setan dah kena ikat, kita jangan jadi pengganti kepada syaitan. Perempuan kau kena ingat aku cakap ni. Jangan marah aku. Pakaian macam-macam ni. Ni bulan puasa ni. Berapa ramai yang datang pejabat dalam keadaan pakai baju ketat pada tertarik menarik kepada bom. Macam sahur nangka. Pakai seluar fit. Pakai baju yang menampakkan bentuk badan kita. Jahannam pahala puasa tu tak? Aku bukan nak kata aku ni bagus sangat kat abang. Tak. Sama je kita ni, tentang korang lagi bagus pada aku. Tapi saya cubalah jadi orang yang jaga mata dalam Ramadan. Usaha sangat-sangat. Lepas tu sebenarnya kan, orang kalau minta saya bagi tazkirah dekat KL, saya malas sangat datang ke Ramadan. Sebab nak jaga mata lah. Ni besok lusa aku kena tazkirah dekat KLCC. Aduh. Yang tu lagi lah, kau pakai dia kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang hafalan 30 juzuk kau tu tak. Masuk KLCC, kau makan kari pap aje lah lagi bagus. Habis pahala kau tu tak. Sakit hati yang tengok orang tak jaga aurat. Yelah orang Islam yelah yang sikapi yang ramai menyonya kat luar tu. Mana kerti halal haram dosa pahala buat kafir ni. Jadi kita ni kena ghaddul basar, tundukkan pandangan. Orang perempuan jangan menjadi penyebab kepada maksiat. Maka Nabi kata fatuba liman kana miftahan lil khairi wa bighlaqan lisyarri. Beruntunglah mereka yang menjadi pembuka kepada kebaikan dan penutup kepada maksiat. Wa wailun, Nabi kata, dan celakalah liman kana miftahan lil syarri wa bighlaqan lil khairi. Maka celakalah orang yang menjadi pembuka kepada maksiat dan penutup kepada kebaikan. Hadi muslimat kena ingat, datang pejabat tak payahlah pakai lawa-lawa sangat. Anak cadang pakai telekong aja. Serius apa? Pakai telekong okey apa? Nampak suci dalam debu tu. Nampak kesucian kewarakan kita tu kan. Ni tak pakai pergi color water pejabat. Tak pening melilor kepala tengok. Aku tahu terlagu orang lain, aku dah hari-hari tengok. Yang jarang macam aku ni kecewa kan. Habis nak kabarnya akak jaga. Sebab tu kita kena usaha. Bila Allah dah tolong kita, kita kena tolong diri kita. Saya bukan nak kata kita ni bagus, tidak tuan-tuan. Tapi cubalah jadi orang yang baik dalam Ramadan.
Setelah kita usaha tak mampu, tu lain cerita. Contohlah, kadang-kadang kan, benda yang banyak merosakkan pahala kita, bazar Ramadan lah. Ana Alhamdulillah setakat ni dah mungkin 4 tahun dah kot tak pergi bazar Ramadan. Tapi itulah Syekh, siapa mampu nak pergi bazar Ramadan dalam keadaan nak menjaga mata dia? Siapa mampu? Nak berhabis daripada Safa ke Marwah tu, bangat dekat-dekat apa kan? Nak beli karipap, tengok karipap, tengok tuan karipap, lebih kurang sama je tuan karipap dengan karipap kan. Dan macam pakaian. Ana dululah pernah lah beberapa tahun sebelum saya boykot bazar Ramadan ni, kita takkan beli juadah kecuali pada tuan yang gerai-gerai yang tutup aurat kan. Jadi cari-cari semua mak lampir belakang nyampah aku. Ada satu gerai ni wangnya tak ada, kuih dia elok cantik kan, pakai tudung saji kan, karipapnya, donatnya, popiahnya, apa benda lagi tak kerti aku. Ada hati kata, ya Allah, harap-harap ni lah tuan yang pakai tudungnya. Tengah-tengah aku tunggu, keluar tuan belakang van. Tu dia ada keluar-keluar, kau tahu tak? Lihat, hanya menggunakan jari, rambut kembali tersusun rapi. Haram tak pakai tudung. Bengong betul-betul kan? Aku ni dah pegang kuih, tengok ni, alamak kan? Ini nak kata macam mana? Inilah masalah kita. Sebab tu saya tak nak pahala puasa yang rosak. Kita bagai nak mati, lapar dahaga daripada pagi, tiba-tiba lagi berapa jam tak sampai, lagi sejam 2 jam kau nak buka, kau burn habis pahala kau dekat bazar Ramadan. Sebab tu Nabi kata, kam min sa'imin, berapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang puasa, Nabi kata, mana ramai sangat orang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada pahala kecuali lapar dan dahaga. Kau nak macam tu? Abang nak macam tu bang? Jawab pun tak berani tu. Ni mesti kaki bazar ni. Orang puan kena ingat, pakaian tu jangan beri perhatian orang lelaki. Jangan pakai minyak wangi kuat-kuat sangat. Pakai sekadar cukup. Pakai je berapa ubat gegat tu ha. Kau sangkut dekat leher kau, okey apa? Ini tak masuk lift, dia punya bau minyak wangi. Lemak kau. Dia masa dia pakai minyak wangi, dia masuk lift ada sound effect. Oh, dan harum tu dalam malam kau tu. Jadi jaga. Saya usaha. Sebab tu saya tak shopping Ramadan ni. Haram shopping bagi saya Ramadan ni. Nak shopping Syaban. Kau nak iktikaf dekat PKNS ke kat mana, lantak nak iktikaf 8 jam 8 hari lantak. Tapi Ramadan no way. Merosakkan, menjahanamkan pahala puasa. Cukuplah kita ni rosak 11 bulan. Sebulan ni Allah nak jadikan kita baik. Cubalah bekerjasama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah tak perlukan kerjasama kita. Tapi jangan kita menyesal besok di hari akhirat. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut, setelah Allah kata tujuan puasa ini untuk kamu jadi orang bertakwa, Allah kata apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah kata Syahrul Ramadan, dalam bulan Ramadan ini diturunkan padanya Al-Quran. Tuan-tuan semua, 4 kitab, Syif Ibrahim, Taurat li Musa, Injil li Isa, wal Quran li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 4 Quran, 4 kitab ini, kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. 4 ni diturunkan pada bulan Ramadan. Nak khabar, nak cerita betapa mulianya Ramadan. Sebab tu jangan ambil mudah dengan Ramadan. Jaga adab, hormat sangat-sangat dengan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Untuk apa? Untuk apa Quran diturunkan? Adakah tujuan Quran ni untuk buat hantaran perkahwinan? Kan? Pergi masuk masjid, bawa rehal dengan Quran full. Tengok cantik baik punya Quran ni. Beropol-opol, warna-warni, pink lagi. Dia balut. Tengok pengantin perempuan, hampir kan, tak pakai tudung, elok ambil rehal, hempuk kepala pengantin tu. Ni tak kerti bahasa. Konon-konon nak ambil berkat. Berkat sangatlah kau tu, dengan aura tak jaga. Quran itu Allah kata bukan untuk buat hantaran perkahwinan. Ke Quran diturunkan untuk menghambat jin setan? La. Hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin, dan penjelasan minal huda wal furqan, daripada petunjuk dan membezakan antara hak dan batil. Sebab tu abang akak semua rajin-rajin baca Quran. Rugi kita tak baca Quran. Allahu Akbar, rugi sangat-sangat.
Satu huruf diberikan 10 pahala. Bayangkan alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Alif lam mim, dapat 30 pahala. Tapi betul lah masalah problemnya, pahala ni benda tak nampak. Pahala ni benda janji Allah, dia panggil sam'iyat. Benda kau dengar pahala mana. Kau nampak, kau masuk dalam kubur nanti kau nampak lah pahala kau. Tapi kadang tak nampak pahala tu. Tapi kalau pahala tu nampak lah, contohlah kan, kau baca Alif Lam Mim, tiba-tiba turun pada langit RM30. RM30. Zalika RM30. Kitab 1 Alif Lam Kaf Ta Alif Ba Dam RM60. Masyuk. Tak ada orang nak kerja kat sini, kau tahu tak? Semua pakai lepak kat rumah belakang baca Quran. Tapi masalahnya pahala tu tak nampak. Pahala tu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan rugi kita. Baca WhatsApp bukan tak boleh baca lah sekadar je. Kalau boleh buat sementara, kita left group tu. Cewa konon-konon left group. Kejap lagi ada masuk gambar semula. Ini mangkuk juga buat kerja tu kan. Aku nak left, dia masuk gambar semula. Jadi kadang-kadang kita ni duk baca benda menghadap, benda kalau ada urusan penting tu lain cerita lah kan. Tapi takkanlah kau tak boleh nak khatam Quran, rugi dunia akhirat tu tak. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam Ramadan, tahu tak dia khatam berapa kali? 60 kali. Allahu Akbar. 60 kali. Berapa kali Ustaz? 60. Ya betul. Replace believe it or not. Ya betul. Imam Syafi'i tak baca WhatsApp ke Ustaz? Imam Syafi'i tak tengok Facebook ke? Imam Syafi'i tak ada tengok Astro. Kalau tak kau berjambul lah, ambil kau sebiji. Kau ingat Imam Syafi'i ada masa nak buat masa macam kita? Bagi mereka Quran tu tuan-tuan segala-galanya. Bayangkan 2 kali khatam sehari. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehari 2 kali khatam. Ustaz ni dia betul kan? Kita katun apa? Angah kau katun. Ini anak murid ni cerita tuan-tuan. Bagaimana Imam Syafi'i mengkhatamkan satu hari 2 kali khatmani fi yawmin wahid. Satu khatam pada waktu siang, dan khatam yang kedua bila? Pada tarawih. Itu nak kamu. Kita start je buka Quran. Buka lah kejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap pelik apa? Kejap terbuka biji mata tu ha. Kau ya so. Satu ayat tu mak kau 8 kali menguap, kau tahu tak? Boleh baca satu muka surat rasa macam terapung. Masuk di muka surat, aku wali akhir zaman dah. Wali terus. Padahal aku wali kita ni. Kita kalau tak boleh khatam sebulan, ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Rugi sangat. Di Syria ada satu keluarga, nama keluarga tu Al-Hilwani. Keluarga ni daripada turun-temurun, daripada zaman atuk nenek moyang dia dulu, diorang mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Dan di giliran dia, setiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Syekh saya cerita, dia khatam macam mana? Dia start baca lepas asar. Dia akan baca sampai besok pagi sebelum azan asar khatam. Dah berturun-temurun keluarga tu buat macam tu. Punya seronoknya mereka dengan Al-Quran. Tapi itulah kita, masalahnya tak faham Quran. Saya nak cerita sikit. Satu hari Nabi SAW sembahyang sunat. Nabi kalau sembahyang sunat, Nabi buat seorang-seorang. Nabi tak ajak para sahabat, takut orang tak tahan. Sebab Nabi lama sembahyang. Ada seorang nama Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, pemegang rahsia Nabi SAW. Dia cerita, satu hari aku nak test lah kan, sembahyang belakang Nabi. Nabi pun Allahu Akbar. Aku datang senyap-senyap kat belakang. Allah. Nabi tak tahu ada makmum kat belakang. Maka Nabi membaca Fatihah. Habis Fatihah, Nabi mulakan dengan Al-Baqarah. Tak apalah, sahabat biasa Baqarah ni. Tapi masalah problemnya, Nabi sampai dekat ayat, contohlah ayat pasal neraka, Nabi akan berhenti. Nabi akan berdoa panjang. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna min azabil qabri, Allahumma ajirna, Allahumma qina azabaka yawma tab'ats ibadah. Panjang Nabi doa, Nabi tak jawab pada api neraka. Jumpa pula ayat syurga,
Nabi akan berdoa, Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab, Allahumma hasibna hisaban yasir. Panjang doa Nabi. Waktu baca lagi, nak habis bila Baqarah tu bang? Member dah ketua belakang. Lalu dia kata, akhirnya Nabi menamatkan Al-Baqarah. Lega dia, alhamdulillah. Dia standby nak rukuk ni ha. Nabi sambung Ali Imran. Allahu Akbar. Ali Imran macam tadilah juga. Nabi baca dengan penuh tartil sampai ayat neraka. Nabi doa minta jauh neraka. Ayat syurga Nabi minta masuk syurga. Baca member dah ketok belakangnya sampai habis Ali Imran. Alhamdulillah ya Allah, izinkan aku rukuk. Tiba-tiba Nabi sambung An-Nisa. Allahu Akbar. Berapa juzuk bang? 4 juzuk betul. Masuk 4 juzuk. Berapa ayat? 600. Lebih kurang lah ya, 662 ayat. Rakaat pertama tak demam. Kalau kita bukan demam, stroke terus. Banyak tak ada. Habis An-Nisa barulah Nabi Allahu Akbar. Nabi rukuk. Member belakang lagi alhamdulillah rukuk. Bila Nabi rukuk, dia kata apa? Wa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Dan ada pun rukuk Nabi sama panjang dengan berdiri Nabi. Allahu Akbar. Kalau tadi kita berdiri tu, kalau contohlah sejam 2 jam 3 surah panjang tu, rukuk tu 2 jam. Allahu Akbar. Cuba try tengok. Tak payah cakap banyak dengan aku lah. Kau ikut orang sembahyang tasbih tengok. Pernah ikut orang sembahyang tasbih? Anda lima sebudak-budak, aku paling lemah sembahyang tasbih. Serius aku cakap. Bapak aku lah bahasa, ikut apa? Alamak, sembahyang tasbih. Aduh, lemah betul aku. Sekali tu sembahyang kat masjid dengan bulu aku tu. Ini cerita lama lah. Dah lah imam tu jadi imam Stepe Ramli. Allahu Akbar. Aduh. Bismillah. Aduh, lemahnya aku. Aku ni terseteguk dah ni lah. Waktu waladdallin. Kita gini. Habis surah, dia buat start. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Baru satu tasbih aku tu tak. Ada lagi 11 tasbih. Aduh. Menggigil kita kat belakang. Dalam dia rukuk. Dia rukuk pun sama juga Piramli. Subhanallah. Tension gila aku tu tak. Sami Allahu liman hamidah pun sama juga Piramli dia. Dia pun Allahu Akbar. Dia sujud. Lepas sujud tu saya lambat sikit sujud. Saya berhati dia, apa salah tak imam tak sujud? Rupa-rupa dia sampai duduk. Sabar je lemah. Patutlah kau sedap baca macam tu kau duduk. Lain kali kalau kau jadi imam sampai duduk, kau cakap awal-awal dekat makmur tu tak? Wahai makmur sekalian, saya sampai duduk. Memang aku cek parking lot ke tepi. Aku sampai baring kau nak lot. Masalah kita tuan-tuannya. Jadi kita ambil 1.50. Okay tuan-tuan semuanya. Jadi berusahalah saya sendiri pun sama-samalah banyakkan baca Quran. Cubalah dapat satu kali khatam pun kira cantik sangat dah kita. Tapi sebenarnya ulama dulu kata paling kurang khatam 3 kali sehari. Siapa mampu buat? Paling teruk seminggu sekali. Allahu Akbar. Ni kalau Ramadan pun tak khatam, baik tak payah hidup lagi bagus lah. Tuan-tuan semuanya, jadi sekadar itulah sebagai sedikit tazkirah kita pada petang ini. Untuk akhirnya saya dekat luar tu saya ada buat flyers untuk bantuan berbuka puasa di Syria. InsyaAllah kami akan hantar bantuan Ramadan. Hari ini kami akan hantar kami akan bank in duit. Dan 10 Ramadan kami akan hantar sampai untuk 30 Ramadan bagi umat Islam yang berpuasa dalam keadaan berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala bagi orang buka puasa semua tu berlaku besar pahala mereka. Besar pahala bagi makan orang buka puasa. Apatah lagi orang yang duduk di dalam medan jihad menentang golongan Syiah, golongan menentang puak-puak Iran, golongan Rusia yang membunuh umat Islam di Syria pada hari ini, mempertahankan akidah mereka, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau abang kakak dah bank in, nanti bolehlah WhatsApp ke saya resit kopi tu untuk kami rekodkannya. Dan seorang jualan berbuka puasa kat sana $1, mana RM4 duit kita. RM4 apa barang RM4. Kau RM4 beli apa?
Donat sebiji, popiah 2 biji, habis RM4. Contoh, sekali ngap aja. Kita nak masuk syurga Allah, takkan nak bagi RM4 aja. Malukan pening lah bos. Kan paling kurang 400. Maknanya nak lagi afdal 4,000, nak lagi afdal 2.6 bilion. Lagi besar pahala. Jadi harap-harap sama-samalah kita bantu umat Islam di Syria untuk berbuka puasa sebagaimana kita di sini dapat berbuka puasa insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.